pagi tadi saya pun dah dapat pukul 7.30 saya dapat, tapi pukul 10 baru dibenarkan untuk diberitahu. Jadi kementerian akan memberi arahan kepada user peperiksaan untuk menyampaikan peraturan pentadbiran penyemakan semula keputusan peperiksaan dan penyemakan keputusan peperiksaan kes peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2021. Jadi calon yang ingin membuat semakan semula keputusan peperiksaan boleh membuat permohonan penyemakan semula keputusan dalam tempoh 30 hari mulai dari hari pengumuman keputusan daripada hari ini, 30 hari daripada hari ini. Dan permohonan penyemakan semula keputusan dikenakan cas RM100 bagi setiap mata pelajaran. Ini untuk bukan KST Untuk KST tak ada cas. Ini untuk yang lain-lain lah. Kalau keputusan tak puas hati, kita boleh buat permohonan penyemakan semula dengan bayaran RM100. Kemudian penyemakan semula keputusan dibuat dalam talian dia punya URL dia elp.moi.gov.my ELP ni boleh search lah ni. Jadi kena daftar, kemudian kena mohon untuk semak semula, kemudian bila dah pilih tu kita boleh tengok semak status untuk tahu pembayaran dah buat ke belum. Sebab pembayaran pun buat dengan online dan kemudian kita akan semak sama ada keputusan kekal ataupun berubah. Sekiranya keputusan kekal, bila selepas semakan, slip keputusan yang sedia ada boleh digunakan lagi lah, terpakai. Tapi kalau keputusan berubah, bila kita tengok semak status tu berubah, jadi calon-calon sekolah kena berjumpa dengan saya lah untuk dapat slip keputusan peperiksaan yang baru. Tapi kalau sendirian, mereka kena pergi Jabatan Pendidikan. Jadi untuk keterangan lanjut boleh layarilah laman web lembaga peperiksaan lp.moi.gov.my. Kemudian yang tadi tentang calon yang bukan keputusan T. Jadi kalau yang keputusan T pun sama juga, calon yang mendapat keputusan T boleh membuat permohonan penyemakan keputusan T dalam tempoh 30 hari mulai daripada hari pengumuman keputusan peperiksaan. Cuma kali ini kalau keputusan T itu tidak dikenakan bayaran, tidak ada charge. Kalau ada T, nanti beberapa anak-anak boleh tengoklah dalam slip ada tulis T. Kalau nak semak boleh semak, tapi tak dikenakan bayaran. Kemudian macam tadi jugalah, dia akan dibuat secara online. Jadi itu saja. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang berjaya, yang kurang berjaya. Ini baru permulaannya. Ini baru step pertama untuk menuju kepada cabaran yang lebih besar. Mudah-mudahan pelajar-pelajar yang doakanlah pelajar-pelajar calon kita tahun ini 2022 mereka dapat lebih cemerlang lagi, dapat baik lagi. Jadi dia harapkan pelajar-pelajar yang sedia ada sekarang yang akan ambil SPM tahun ini, ibu harapkan tambahkan pengorbanan, lebih fokus supaya, dan jangan lupa sentiasa minta dengan Allah SWT, bangun malam, puasa dengan bebas-bebaslah. Supaya pun mudah-mudahan Allah SWT bantu kita. Kalau Allah bantu kita, tak ada siapa yang boleh susahkan kita. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Zain bin Saleh, Setiausaha SPM Sekolah Menengah Agama Nurul Quran, di atas takdiman SPM bagi tahun 2021 sebentar saja. Hadirin sekalian, bukan mudah menyusun tangga ke angkasa. Bukan mudah mengubah mimpi menjadi realiti. Apapun jua bakal terbukti andai langkahmu tidak terhenti.
Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan adu-aduan yang akan disampaikan oleh Tuan Pengetua, iaitu Tuan Haji Hidir bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Agama Berbotul Quran. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, penuh kanan Sekolah Mahkamah Berbotul Quran, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun pada hari ini untuk melihat hasil kerja selama 2 tahun. Hasil kerja guru-guru, hasil usaha anak-anak, hasil doa ibu bapa. Dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada semua calon SPM 2021 yang menempuh laluan sukar untuk masuk ke dalam peperiksaan SPM ini. Dengan PKP yang berulang-ulang, banyak pembelajaran secara bersemuka terhalang, mungkin menyebabkan sebahagian daripada anak-anak tercicir. Walau bagaimanapun kita telah cuba atasi bersama, anak-anak dan guru-guru atasi bersama masalah ini dan cuba untuk masuk ke dalam Dewan Peperiksaan dengan kudrat yang terbaik. Mudah-mudahan akan dapat hasil yang terbaik dan hasilnya itu sesuai pada hari ini. Saya cuba mengingatkan kepada anak-anak calon peperiksaan 2021 dan 2022 bahawa peperiksaan SPM ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada peluang belajar akan datang. Itu tak bermaksud dia memberi kesan kepada masa depan anda sepenuhnya, kerana ia bergantung kepada bagaimana anda memberi reaksi tidak balas terhadap pencapaian hari ini, supaya anda boleh pada masa akan datang membuka langkah yang lebih pantas untuk maju ke hadapan. Ini adalah sebahagian daripada pencapaian kamu, baik ataupun tidak baik, sudah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya berusaha dan mengancam hala tuju pendidikan kamu. Berusahalah untuk cari tempat-tempat belajar yang sesuai dengan pencapaian kamu. Kalau tak jumpa, rujuk segera kepada kaunselor, Cik Alias dan Puan Hanif, yang insyaAllah pasti dapat membantu kamu untuk mendapat tempat belajar selanjutnya. Kerana peluang untuk belajar pada hari ini tersangat luas berbanding dengan zaman ibu bapa kamu dahulu. Jadi dengan itu, apapun pencapaian yang anak-anak terima pada tahun ini diharapkan akan dapat menambah baik sikap anak-anak, termasuklah kepada guru akan datang, yang anak-anak akan jumpa guru-guru baru, kepada ibu bapa dan bersikap baik, ubah diri untuk kebaikan diri sendiri. Kena ada masa untuk ibadah, kena ada masa untuk belajar, kena ada masa untuk berekreasi. Jangan masa main game lebih lagi daripada waktu belajar. Maka kamu
memberi respon atau reaksi yang salah terhadap pencapaian pada hari ini. Apabila anak-anak telah berusia 18 tahun, kalau ikut undang-undang negara ni dah boleh undi dah. Apa maksudnya? Ini dah dikira sebagai seorang yang matang. Jadi kena tahu bagaimana nak dapat meningkatkan, memajukan diri sendiri. Bukan ibu bapa yang mencari tempat-tempat untuk anak-anak belajar. Anak-anak sendiri yang harus meneroka dunia yang luas, yang semakin mencabar ini. Ibu bapa akan merestui sekiranya pilihan itu sesuai. Walau bagaimanapun bagi pihak sekolah dan saya sendiri secara pribadi sangat mengharapkan anak-anak yang dapat pencapaian baik pada hari ini untuk teruskan belajar di aliran agama bahasa Arab dan terus mencari peluang di universiti-universiti di Timur Tengah. Sekiranya anak-anak ingin melanjutkan pelajaran dalam negeri dalam bidang profesional seperti kedoktoran, kewangan, kejuruteraan dan sebagainya, maka silakan. Segala ilmu fardu ain yang anak-anak tuntut di sekolah ini telah cukup untuk menjadikan anak-anak seorang insan yang soleh sekiranya diamalkan segala ilmu yang telah dipelajari tersebut. Jadi anak-anak semua selaku pemimpin masa depan melengkapkan diri supaya jadi seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang menyatakan bahawa sifat dia sehingga layak untuk diangkat oleh Firaun jadi menteri ekonomi pada ketika itu. Dua sifat yang disebutkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebagaimana yang dirakamkan dalam Al-Quran, Qawiyun Amin. Dua sifat, Qawiyun kuat, yang kedua Amin amanah. Qawiyun ada kekuatan, iaitu mempunyai kompetensi dan kemahiran yang bersesuaian dengan pilihan profesion, dengan pilihan ada tuju pendidikan anak-anak pada masa akan datang. Dan amin itu adalah sifat amanah atau integriti yang dimuliakan nanti di dunia dan di akhirat. Kedua-dua sifat tersebut telah dibekalkan di sekolah ini, dan sebanyak mana anak-anak memperolehnya, maka tambah lagi perolehan tersebut dalam bidang-bidang ruang-ruang pembelajaran yang seterusnya, insyaAllah. Secara amnya pencapaian SPM pada tahun 2021 ini agak merosot berbanding dengan pencapaian pada tahun 2020 dahulu. Jadi ada 4 mata pelajaran yang meningkat, manakala 9 mata pelajaran yang menurun. Dan mata pelajaran yang banyak menurun adalah mata pelajaran ini ataupun ya aliran bahasa Arab itu. Manakala yang meningkat ni luar biasa juga. Yang meningkat ni saja-saja kita kata. Saja-saja yang menyaksikan apa rendah. Meningkat bahasa Inggeris antaranya. Yang meningkat pencapaian. Kemudian yang tinggi juga meningkat adalah matematik tambahan. Jadi untuk anak-anak aliran sains dan kimia juga meningkat. Satu lagi sains. Bagi anak-anak yang bukan aliran sains ini, masuk pelajaran sains juga meningkat. Dan bagi pihak sekolah juga berlaku peningkatan ada di kalangan pelajar yang dapat D. Ini ada pelajar yang dapat 10 ni. Nanti DPP akan mengumumkan. Boleh agak ke? Boleh. Siapa pelajarnya? Waskit yang lelaki dan menyawang yang berpuasa lagi. Padahal ada lelaki yang akan lebih tu. Nama? Ya ke? Tunggu DPP yang mengumumkan.
Jadi apa-apa pun untuk anak-anak melalui PKP dan masuk dalam peperiksaan berukalkan dengan sedikit pembelajaran bersemuka itu, saya ucapkan tahniah usaha semua pihak. Walaupun kemudian ada terpaksa beli gadget baru kepada anak masuk dalam peperiksaan, alhamdulillah daripada 4.3 menurun kepada 4.46, tapi yang sebutkan tadi ada mata pelajaran yang naik. Saya antara lain suka yang meningkat itu ialah mata pelajaran bahasa Inggeris. I am so proud because among of the subjects that we have a good achievement is English. Why? Because our school has been chosen to practice highly immersive program, and that's why I hope that all students, if you are good in academic, you're supposed to good in speaking, in spelling English as well. We train you to practice Arabic and English as well, and we hope that all of you can improve your proficiency in both languages. Boleh kata yang saudara ada? InsyaAllah. Lepasan yang itu mesti baik bahasa Arab, mesti baik bahasa Inggeris. Mesti cabar diri sendiri. Masuk dua ini kalau berani. Kalau nak kata nak jadi lawyer, jangan masuk mesti dia tak mempraktikan bahasa Inggeris. Masuk dua ini. Kenapa? Bayu ini cuma kamu belajar dalam bahasa Inggeris. Sebab dia mesti antara bangsa. Memang kamu belajar dalam bahasa Inggeris. Ada beberapa orang lepas sekolah ini telah buka rumah Waman sendiri, Aida, Sulaiman, Hamzah, perempuan. Tapi lepas dua ini akan buka rumah Waman sendiri. Kerana bagus dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun kebanggaan penuh saya kalau ada anak yang lepas Universiti Al-Azhar atau ada yang lepas Universiti Jordan atau mungkin akan datang ada yang berani pergi ke Turki, ke Indonesia. Lihatnya kita itu kerjaan نتكلم باللغة العربية ألا وهي أفضل لغة في العالم لأنها لغة القرآن ولغة الدين ولهذا أرجو من جميع الطلاب أيضا أن تتعلم اللغة العربية جيدا حتى تتمكن من استعمال اللغة العربية كما تتكلم باللغة الإنجليزية على السواء. Anak itu cakap dia akan datang. Dua-dua jadi mahir bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Jadi hari ini saya nak mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak dalam SPM 2021. Kecuali yang belajar staff dekat sini. Teruskan kemalangan kamu dalam staff pula. Jadi yang akan belajar di mana-mana tempat yang lain, selain daripada mendapat pengetahuan tentang ilmu, tidak ada pengetahuan dan kemahiran tentang bahasa juga. Ini jadi saya bersyukur kerana peningkatan SPM pada tahun ini adalah antaranya subjek bahasa Inggeris. Dan insyaAllah kalau ada adik-adik kamu di sini berikan galakkan yang serupa calon-calon SPM 2022. Cabaran untuk kamu untuk meningkatkan lagi pencapaian sekolah dan pencapaian pribadi kamu. Tak boleh juga. Tahun ini kita dah banyak acara bersemuka, bukan akademik sahaja. Ini kamu juga akan banyak berada di Padang. Kerana MSD, MSSD, mahasiswa dan sebagainya dah mula berjalan. Jadi ke mana sahaja kamu pergi bawa bekal nota supaya kamu cemerlang dalam akademik, dalam kurikulum dan co-kurikulum serta akhlak dan sosial. Pada hari ini, sebelum saya tutup ucapan ini, saya ucapkan tahniah kepada penolong kanan Tabirat dan kurikulum Ustaz Ishaq bin Mahmud Musraf,
semua tua-tua, tidak, guru-guru mata pelajaran, semua guru-guru mata pelajaran yang berusaha gigih untuk memastikan anak-anak dapat bawa bekal cukupnya masuk ke dalam dewan perpesaan. Terima kasih dan tahniah kepada anak-anak yang telah pun berusaha sebaiknya. Tahniah kepada ibu bapa yang memberi sumbangan, yang juga mendoakan kejayaan anak-anak kita ni, dan insya-Allah kita terus mendoakan anak-anak berjaya pada masa akan datang. Pastikan pada hari ini dapat sijil-sijil, semua sijil-sijil yang mungkin kamu boleh dapatkan daripada guru kelas. Kalau ada yang kecil boleh dapatkan kemudian. Saya sangat mengalu-alukan anak-anak yang telah tamat pengajian di sekolah ini pada bila-bila waktu kelapangan kembali datang ziarah guru-guru dan juga rakan-rakan yang masih ada di sekolah ini, insya-Allah pada masa-masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji bin Ismail, Ketua Sekolah Menengah Agama Nurul Quran, atas ucapan yang disampaikan sebentar-bentar. Hadirin sekalian, jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampir kejayaan. Hadirin sekalian, majlis menjemput Ustaz Ishaq bin Musa, Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Menengah Agama Nurul Quran, untuk menyampaikan analisis keseluruhan sijil pelajar Malaysia bagi tahun 2021. Majlis dengan hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang yang kita boleh jadikan sebagai memori. Jadi
Ustaz buat macam ni, jelas tak jelas Allah Alam lah. Mana dia nampak lah pergerakan ataupun kita punya pencapaian anak-anak pada 2021 ini daripada TOB dia sehinggalah pencapaian SPM ni. Kita tengok daripada bahasa Melayu daripada 5.03 Malaysia Tengah tahun 6.01, Seraya percubaan 4.01, ETR ni maknanya kita nak capai. Pasal apa? Pencapaian ETR apa? Target ETR ni kita nakkan lebih baik daripada yang pernah kita dapat. Setakat ini rekodnya bahasa Melayu adalah pada tahun 2017 1.82. Ya, jadi nak pecahkan rekod itu. Jadi tahun lepas kita target untuk dapat 1.81. Tapi nampaknya dah berapa tahun tak pecah lagi rekod 2017 ni. Lama ni, antara rekod yang paling lama ni. Tapi kita masih lagi dapat 2.37. Walaupun agak merosot di tahun lepas 0.24. Tapi masih lagi mencapai pangkal 2, maknanya masih ramai lagi yang dapat A ataupun A plus, A dan A minus. Jadi maknanya yang ketunjuk nombor-nombor ni adalah kualiti. Maknanya kualiti. Okay? Dari segi kelulusan, alhamdulillah bahasa Melayu masih mengekalkan kelulusan 100%. Dan yang diucapkan pada tahun 2021 anda masih mengekalkan. Okey, untuk bahasa Inggeris pula daripada 5.41 Malaysia Tengah tahun 6.31, percubaan 5.92, ETR 5.35. Yang ini maknanya dia hebat ni, mengatasi ETR. Jadi bila mana ETR ni maknanya yang paling tinggi kita nak capai. Jadi bila dia mengatasi itu kita target itu yang terbaik. Jadi pelajar tahun 2021 rekod untuk bahasa Inggeris 5.1 tinggi dan sampai 4 tu. Maksudnya hebat tu. Daripada tahun lepas punya pencapaian 6.01. Jadi hampir 1.088 peningkatannya. Ya, jadi ini adalah satu pencapaian yang baik oleh kami maklumkan oleh Tuan-Tuan. Seterusnya subjek sejarah. Sejarah daripada 5.15 kepada 4.92, Seraya 5.28, ETR yang kita capai adalah 3.19, tapi SPM kita dapat 3.39. Dan yang juga pasal masih dikatakan yang ketiga, ada ramai lagi yang semua. Okay. Dia paling hebat kalau angka depan dia kosong. Tuan-tuan kalau tengok kalau angka depan dia kosong, itu paling hebat tu. Pasal apa? A plus. 1 banyak A, 2 banyak A minus. Kalau 3 ni dia campur-campur lah. Dia masih lagi dalam B sikit. Dia pun masih banyak lagi. Okay. Seterusnya subjek matematik. Belajar kat situ daripada 7.68. Jadi teori maknanya masa nampak tu besar, dia punya cabaran. Mana bila angka depan itu besar, cabaran besar lah. Cikgu yang nak mengajar pun memang urut tadi je lah. Biasa-biasa Rasulullah Azim, Rasulullah Azim kan. Jadi kita tahu masih lagi 7 Rasulullah Azim ini. Seraya ke 8, 7 masih 6. Ini kalau yang ada sakit, bahaya kalau jangan tinggi jauh kan. Pasal nak makin lama makin naik ni. Dia paling bagus, makin lama tu makin turun, makin kecil kan. Ini makin lama kan ni. Pasal ETR dia nak capai 3.40. Pasal tahun lepas kita dah pernah dapat 3.41. Yang sekarang ni lupa 3.41 itu rekod tahun lepas. Rekod mana dia yang terbaik. Jadi kita nak dapat 3.40. Tapi alhamdulillah dapat juga memecahkan angka 7 dan dia
daripada TOP sampai trial tu, dia boleh dipecahkan juga jadi angka 4.88 tarihan juga. Mana dia betapa besar dia pengorbanan. Kadang-kadang jangan tengok sangat dia punya ni kan. Jadi kita tengok dia punya sejarah tu, daripada TOP ni. Mana kalau TOP besar, SPM dia boleh kecil. Itu mana dia ada usaha. Mana ada usaha yang lebih daripada pihak guru dan juga daripada pihak pelajar-pelajar. Okey, jadi matematik kemasukannya agak besar 1.47, tapi dari segi pencapaian kualiti semasa masih boleh dibanggakan dan dia boleh jauh mengatasi daripada percubaan. Terusnya subjek sains. Subjek sains daripada 4.62 pada 3.25 trial 6.9. Risau mana daripada pensel tengah tahun 3, lepas tu naik sekali ganda 6.9, sedangkan nak capai 3.75 kan? Sekali keluar ini tengok result dia 3.59. Maknanya apa? Maknanya mengajar PDPR. Tahniah juga kepada Cikgu Sains dan pelajar-pelajar yang subjek sains kerana berjaya memecahkan rekod. Memecahkan rekod tahun lepas 3.79, tahun ini 3.59. Jadi cantik lah tu alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita tengok subjek lam. Tengok Al-Fatihah Al-Mu'athirah. Okey, daripada 4.99 pada 4.47 trial 5.41 dan sebenarnya tahun lepas kita dah dapat 3.06. Jadi kita target tahun ni 3.04, sedikit meningkatkan dari tahun lepas. Wallahu a'lam, meski tak ada tahun ni maka agak jauh juga turunnya subjek lam ini sehingga 2.01 kepada 5.07. Tapi kalau tengok dari segi trial dengan sebenar mengatasi trial juga. Tadi yang juga dikatakan walaupun agak jauh daripada yang pernah dicapai yang terbaik. Jadi cabaran untuk tahun ini diharapkan dapat mengatasi yang baik. Mana yang tak rekod itu mana tahun ini cabarannya untuk mengatasi yang lebih baik. Mana yang belum capai, belum pecah, IPR. Jadi pelajar calon dulu tengok, bukan kita tengok, tapi letakkan azam di sini. Mudah-mudahan saya lah yang akan memecahkan rekod pada tahun ini, insyaAllah. Okey. Jadi yang tahun lepas yang pecah rekod itu tahniah. Mana-mana subjek yang pecah rekod. Tengok macam-macam tambahan. Macam tambahan daripada 8.50. Dia markah penuh dia 9. Markah penuh. Maksudnya kalau semua gagal, semua calon gagal, semua pelajar gagal, 9. Maknanya kalau 8.50, berapa orang yang lulus? Agak-agaklah berapa orang yang lulus? Mungkin seorang, mungkin dua orang. Nampak? 8.50. Okey. Biasa tengah tahun 8.75 lagi naik. Mungkin seorang yang lulus. Jadi mungkin dua orang, mungkin seorang yang lulus. Pasal calon tak ramai orang kan? Sains 12 orang ni. Mana seorang calon dia boleh pegang persen betul. Sangat besar. Okey. Kemudian trial masih ada 8 lagi. 8.08. Dia mungkin 3 orang atau 4 orang saja yang lulus. Itu pun lulus dalam D ataupun E. Dia ada mungkin seorang berpasti jadi. Dan itu yang terbaik pernah dapat 6.95 tahun lepas. Mana pernah pecah angka 7 lah. Pada sebelum itu 7, 8. Pada tahun lepas pecah angka 7, 6.95. Tak disangka-sangka pula tahun ini boleh pecah 5.83 kali hampir yang ada sana. Jadi boleh pecah angka 6. Nak dapat angka 6 pun senang. Cikgu ni cikgu
kan? Ada masa lagi setahun. Itu maknanya tahun depan, mungkin awak tahun depan. Jadi ada masa. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Okey, maknanya daripada 8 cikgu anda ada target 5 tu. Ikhtiar dia, walaupun dia nak dapatkan 6 pun senang, kan dia target 5. Dapat juga depan tu 5, walaupun belakang dia masih ada soal dengan tempat itu. Sebab itulah kadang-kadang target kita di doa. Dan kita punya ikhtiar sebenarnya doa. Kita nak dapat yang terbaik, insya-Allah kita punya usaha akan ikut yang nak capai. Macam mana nak dapat yang susah. Okey, jadi tahniah kesabaran untuk internet dan memecahkan angka 6, 4. Jadi insya-Allah tahun ni pecah pula angka 5 jadi 4. Boleh? Tak ada suara boleh tak ni? Yang penting tu semangat tu. Jangan semangat pun tak ada lagi. Okey, seterusnya perniagaan. Perniagaan daripada 7.18 kepada 4.9. Sedap tak tu? Nampak je kan? 5.00 dan kita target 3.96 bersama tahun lepas kita dah pernah dapat 4.00. Tapi nak buat macam mana Allah telah tentukan tahun ini 5.93 dah dapat dekat 6 juga. Dan jadi pemahaman kalau yang macam ni kadang-kadang kita kan juga biasanya kalau yang sebenar dengan yang percubaan kebiasaan calon-calon ataupun keputusannya yang sebenarnya lebih baik daripada yang percubaan. Dan jadi ini pemahaman mungkin ada beberapa yang apa cakap Allah nak uji kita lah. Mana ada benda yang mungkin kita target macam ni, dapat macam ni, kita rasa macam ni, dapat macam ni. Jadi kita banyakkan doa istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tahun ini dapat ditingkatkan lagi. Kalau calon perniagaan tahun ini berapa perniagaan tahun ini katakan? Calon perniagaan 5.3. Jadi maknanya bajulah diri sendiri. InsyaAllah cikgu awak boleh membantu awak untuk dapat yang terbaik pada tahun ini. Terusnya mata pelajaran kimia. Kimia daripada 8.17 kepada 6, kemudian naik lagi 7.17 dan kita pernah dapat 5 lebih, 5.4 lebih yang terbaik. Okay. Dan kita pernah tahun lepas kita dapat 6 dan 8. Dan tahun ini kimia meningkat, alhamdulillah. Macam yang menentukan 6.42. Daripada 7 tu boleh naik angka 6. Itu pun hebat juga. Dari pada gurunya dan calon tahun depan. Dan harap tahun ini bersama akan lebih hebat. Dan tadi pun Cikgu Rahmat pun dah bagi kita sikit. Tahun ini mungkin ada calon yang akan dapat ikhlas kan. Yang 2022 punya adalah mana dia punya bunga-bunga tu. Jadi maknanya teruskan. Mana-mana yang sudah minat untuk belajar sains dan berkuliah teruskan. Jadi kita cuba guru kamu, insya-Allah yang kita akan tahun depan cuba kita pecahkan dapat mengatasi ikhtiar 5.33 insya-Allah. Seterusnya subjek biologi. Daripada 7.0 7.58. Maknanya daripada awal sampai ke terakhir masih lagi angka 7 ke depan. Walaupun kita targetkan 4.92 pasal kita pernah dapat yang terbaik dulu 5.3 lebih yang terbaik. Jadi kita target 4.92 tapi dapat 6.83. Agak jauh juga kosongnya, lebih kurang 0.9 dekat 1 juga mata yang kita ketinggalan. Jadi ada subjek yang naik, subjek saya naik, subjek saya turun. Maknanya untuk tahun ini pastikan cuba kita jadi sebagai satu muhasabah untuk kita perbaiki mana-mana yang rendah. Okey. Seterusnya ini sepatutnya apa dia punya susunan dia ada tidak. Kadang-kadang kita yang kita dulu ni ada dicampur-campur. Ada yang sains, kemudian ini jadi ikut lah. Subjek usuluddin yang daripada 5.04 4.50 6.65 kita target 3.44 sampai tahun ini 4.34. Tanya juga akan dapat mengatasi
organisasi trial jauh juga dari 6 dan 5 kepada 4 kalau kita tak dapat 3,4 kalau kita dapat 3,45. Jadi antara faktor-faktor subjek-subjek ini kita nampak kebanyakan yang akan turun kenapa? Kerana pada tahun 2020 kita pisahkan antara pelajar yang berkemampuan untuk ambil subjek ini satu kelas dan subjek yang tak berkemampuan kita ada pilihan untuk mereka belajar syariah Islamiah, Al-Quran Sunnah dan Bahasa Melayu. Tapi mereka tak dibenarkan lagi untuk sekolah kita ni ambil subjek itu, jadi terpaksa kita ambil subjek dini bahasa Arab sepenuhnya. Jadi yang berkemampuan ke, tak berkemampuan ke, yang lemah ke, yang boleh ke, jadi siapa sekali akan belajar, itulah ada perbezaan. Dan di situ kenapa dia begitu? Saya rasa pun masih lagi agak banyak juga kalau depannya atau depan itu masih lagi dalam keadaan pencapaian yang baik. Terusnya subjek syariah daripada 5,57 5,68 masih tengah tahun, 6,65 6,85 biasa percubaan. Target kita nak dapat 3,37. Alhamdulillah kita dapat 4,15. Tahniah juga kerana dapat mengatasi percubaan. Jadi yang katakan percubaan lah. Maknanya pada percubaan itu kalau kita mengatasi itu maknanya itu alhamdulillah. Jauh juga dari 6,85 dan ada duduk pergi kepada 4,5. Usaha daripada belajar dan guru yang hebat akhir-akhir. Maknanya waktu akhir itu sebab masih ini tak panjang sangat. Jadi maknanya usaha itu mendatangkan hasil insyaAllah. Kemudian subjek fizik daripada 6,3 kepada 7 mengenai ini 7,42 naik pula 8,8 dan capai macam so. Tapi alhamdulillah sebenarnya dapat 6 berbagai unsur. Tahniah juga kerana dapat mengatasi percubaan itu. Walaupun kita dapat 42 jauh lagi, tapi dapat juga pecahkan percubaan dari 8 kepada 6 pun hebat juga. Terusnya kita ada subjek baru iaitu ada berbalawah. Ini kelas 4 maliki dan 5 maliki saja yang ambil. Okey, 4,80, 4,20, 7,51 dan kita ada 3,1 dan 8,4,29. Tahniah jauh juga pencapaian daripada 7, 4,51 dan kepada 4,29. Jadi kita ada sama lah tak nak berikan yang sebelum ni dia bahasa Arab yang sebelum ni yang dulu-dulu tu dia tak boleh nak berikan. Kemudian manahij Islamiah daripada 3,43, 3,29 tetapi terakhir 7 plus 1 kita nak capai 3,4 tapi dapat 4,54 pun tahniah juga kerana dapat mengatasi percubaan agak jauh juga. Daripada 9,1 ramai sangat yang gagal kepada 6,54. Ini dua subjek yang baru untuk sekolah tinggi. Okay. Dan untuk maklumat juga cabaran tahun lepas juga gurunya pada tahun lepas salin kan. Jadi maknanya banyak masa tak dapat nak bersama dengan pelajar-pelajar. Kemudian sangat risau macam mana agak ini kan. Okay. Jadi alhamdulillah masih lagi dapat mengatasi percubaan dengan alhamdulillah baik. Dan untuk keseluruhannya pencapaian sekolah kita pada tahun ini adalah pada DPS di kurang sekolahnya 4,46 berbanding dengan 4,08 pada lepas dan kita tak dapat nak capai kita 3,56. Jadi dibawa oleh tahun 2022 untuk dapat memecahkan angka 4 di hadapan. Boleh tak? Kena azam dulu yang orang tengok tadi pencapaian 2021 untuk 2022 belum ada lagi resultnya, peluang masih ada untuk nak melangkah sejarah. Okey, 2021 dah tinggal memori. Kalau yang meningkat memori indah. Kalau yang menurun sedih dan jadi sama juga ketua-ketuanya, PTK-nya, guru-guru kanannya, guru-gurunya macam tu lah. Kalau meningkat
kita usaha untuk membantu antara satu dengan yang lain, ada sekolah juga ni dapat cemerlang untuk SPM tahun-tahun depan, insyaAllah. Secara keseluruhannya, yang lulus semua mata pelajaran adalah seramai 59 orang calon. Tadi yang dikatakan yang lulus, yang tak lulus juga dengan kesedih, masa masih ada, masih panjang lagi untuk usaha seterusnya. Jadi sebanyak 78.6% dan lulusannya kita masih menggunakan lulusan 100% kerana subjek sejarah dan bahasa Melayu semua sekali nasional. Tadi yang dikatakan. Dan kita ada calon yang cemerlang tahun ini yang terbaik 7 A+, 1 A, 2 A minus. Tadi yang saya tak nak sebut nama-nama ini. Akan disebut oleh nanti. Okey, seorang, 7 A ada 3 orang, nanti ada 5 orang, itu ada 4 orang. Okey, itu kalian semua ucapkan. Okey, yang agak kurang pencapaiannya, jangan putus asa, jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang melemahkan semangat. Kami jadikan ini adalah satu yang menggerakkan. Orang cakap kegagalan apa? Gagal sekali bukan bermakna gagal selama-lamanya. Tapi gagal itu adalah guru yang terbaik untuk kita bangkit semula, mencabar kawan-kawan kita yang semalam dan sebagainya. Jadi masih panjang. InsyaAllah saya doakan semua calon-calon SPM 2021 akan dapat meneruskan pelajaran pendidikan yang lebih tinggi yang menyambung STAM. InsyaAllah mumtaz STAM. Itu bagi awal seterusnya. Untuk yang dapat menyambung ke informasi ke dekat sini atau di rumah, InsyaAllah akan dapat terus cemerlang dalam pelajaran awal dan akhirnya cemerlang dalam hidup di dunia dan di akhirat. Sekian saja analisa SPM 2021 dan umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Isa bin Mahfuzah melaksanakan kurikulum Sekolah Menengah Agama Nurul Quran atas analisis keseluruhan sijil pelajaran Malaysia 2021 itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian penyerahan slip keputusan calon bagi calon-calon SPM pada tahun 2021. Bagi menyempurnakan majlis ini, majlis sekali lagi menjemput Tuan Haji Hidin bin Ismail, Ketua Sekolah Agama Nurul Quran, dengan diiringi Ustaz Isa bin Mahfuzah untuk berada di tengah pentas Dewan untuk menyampaikan slip peperiksaan kepada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Nurul Quran. Hadirin sekalian, dimulakan dengan penyampaian bagi calon SPM 2021 yang memperoleh keputusan 5A. Bagi penerima pertama, dipersilakan Saudari Husna Afifah di sebelah kiri. Seterusnya dipersilakan Saudari Nur Aina Nabila dipersilakan naik.
Satu, dua, tiga. Seterusnya dipersilakan saudari Nur Izzah binti Zainal. Tapi kayak turun tadi ya? Yang ramai. Oh. Naik balik ni. Satu, dua. Kumpul sini. Dan dipersilakan saudari Adina Syahida binti Zainal. Satu, dua, tiga. Hadirin sekalian, mari kita lagi dengan penyampaian Sri Peperiksaan kepada calon Sipil Tentera Malaysia 2021 yang memperoleh keputusan 6E. Untuk menerima yang pertama, dipersilakan Saudara Muhammad Nur Wahid bin Muhammad Abdul. Satu, dua, Penerima seterusnya dipersilakan Saudara Muhammad Syawi bin Muhammad Syawi. satu, dua. Seterusnya dipersilakan Saudari Alia Nur Hamizah binti Masud. Seterusnya dipersilakan Saudara Muhammad Izzat Azizi bin dan seterusnya dipersilakan Saudari Khairunisa binti Ramdan. Satu, dua. Baik, hadirin sekalian, teruskan lagi dengan penyampaian bagi calon Sipil Tentera Malaysia bagi tahun 2021 yang memperoleh keputusan 7E. Mendahului penerima dipersilakan Saudari Nur Rafiqah binti Nabil. Satu, dua. Seterusnya dipersilakan Saudara Muhammad Johan Adam bin Aidil.
Dan seterusnya dipersilakan saudara Muhammad Farhan bin Zaidi. Baik, hadirin sekalian, bagi penerima terakhir kita pada hari ini, sebelum kita pergi lebih jauh, suka saya sampaikan pencapaian bagi pelajar ini memperoleh 7 A tambah, 1 A dan 2 A pula. Dipersilakan saudara Muhammad Fadli bin Zaidi. Satu, dua, tiga. Sat. Hah? Oh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Kepala Diri Ismail, Ustaz Ishak dan juga Ustaz lain yang datang menyampaikan kepada bintangnya. Diucapkan kepada saudara lagi. Tahniah diucapkan kepada semua. Tahniah kepada semua calon-calon SPM bagi tahun 2021. Tahniah untuk teman-teman ibu dan ayah. Untuk batch 2021 ini sebenarnya merupakan batch pertama bagi KSM yang menjadikan KSM. Jadi ini merupakan sahabat bagi mereka. Lebih kali mereka telah melalui segalanya, melalui kawalan, minat dan juga segala halangan. Kerana sepanjang tempoh PPC mereka telah melaksanakan sama ada di rumah ataupun di sekolah tanpa ada sebarang notis dan sebagainya akibat dari tragedi yang berlaku sebelum ini. Jadi tahniah kepada semua calon SPM 2021 dan kepada calon SPM 2022 dan 2023. Ambil ini sebagai semangat dan punca kuasa untuk anda berjaya juga. Kalau tadi ada lirik lagu, ini juga ada yang terakhir. Saya mungkin dari lirik lagu Awi. Terima kasih guru, ku ucap padamu kerana menyambut tangan anak muridmu yang hampir tadi. Tiada balasan yang guru harapkan, janganlah engkau hamparkan hasrat ini. Sekian saya kalau mereka adalah ingin mengucapkan ribuan maaf ketika kami guru dan juga pihak pentadbiran sekolah telah melakukan sebarang kesilapan atau kesalahan dalam mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan maaf dan terima kasih kepada calon-calon SPM 2021 yang telah memberikan banyak kenangan kepada kami di sekolah menengah dan menengah. Sekian, sebelum kita akhiri majlis kita, diminta kepada semua calon SPM 2021 untuk bangun